Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan uji diri. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 230. Kita akan sama-sama menjawab soalan nombor 13 hingga 16. Soalan 13, gambar menunjukkan harga dua jenis makanan. Baiklah, ini dia gambar, iaitu harganya mi goreng RM4 dan nasi ayam RM6. Jadi ditanya, nyatakan nisbah dalam bentuk termudah. Okey, kata kunci di sini ialah kita perlu beri nisbah kedua makanan ini dalam bentuk termudah. Jadi kita lihat dulu soalan A, iaitu nisbah harga mi goreng kepada nasi ayam. Jadi perkataan kepada itu ialah kata kunci di sini, iaitu berada di tengah-tengah. Okey, maksudnya soalan nak harga bandingkan harga mi goreng dan juga nasi ayam dalam bentuk nisbah. Jadi sebelum kita menjawab soalan ini, kita perlu keluarkan maklumat yang mana kita kena tulis harga dahulu untuk kita faham. Jadi kita tengok sini mi goreng RM4, jadi kita tulis M lah. Cikgu ringkaskan M, kita tulis RM4. RM 4. Okey, manakala nasi ayam cikgu tulis sebagai N, iaitu RM6. RM 6. Dan satu lagi yang kita perlu tulis ialah JK. JK ini maksudnya jumlah keseluruhan. Jadi 4 tambah 6 kita tahu 10 jawapannya. Jadi kita tulis RM 10. Okey, bila kita dah keluarkan maklumat macam ni, mudah untuk kita menjawab. Jadi berbalik kepada soalan, iaitu mi goreng kepada nasi ayam. Jadi langkah pertama kita perlu tulis dulu nisbah dalam bentuk huruf, iaitu M kepada N. Jadi kita tulis M kepada N. Okey, kemudian kita gantikan dalam bentuk nilainya, iaitu RM4 kepada RM6. Jadi kita tulis ni RM 4 kepada RM 6. Okey, langkah pertama, ini jawapan dia secara kasarnya. Langkah pertama, kita perlu buang dahulu unit. Jadi dalam soalan ini, unitnya dalam bentuk wang. Jadi kita potong. Okay, so kita dapat jawapannya 4 kepada 6. Tapi macam soalan ni kata, nyatakan dalam bentuk termudah. Jadi perkataan termudah ni macam pecahan. Kita tengok sini 4/6. Kita akan mudahkan dengan sifar 2, yang mana kita bahagikan dengan 2. Okey, kita bahagi dengan 2, kita dapat, kalau 4 ini kita dapat berapa kali? 2 jawapan 4, kita dapat 2. Manakala 6 ini ialah 3 kali 2. Maka kita dapatlah nisbah terakhir, bentuk termudahnya ialah nisbah 2 kepada 3. Jadi inilah dia nisbah harga bagi mi goreng kepada nasi ayam. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. Okey, masih lagi perkara yang sama, cuma yang bezanya ialah soalan B, iaitu nyatakan nisbah nasi ayam kepada mi goreng. Okey, nasi ayam kepada mi goreng sama juga seperti sebelah, yang mana cikgu salin dulu ni. Okey, yang mana kita perlu keluarkan maklumat. Okey, maklumat tadi kita dah ada, so kita tulis ni. Okey, jadi tapi ini terbalik nasi ayam kepada mi goreng maksudnya N kepada M. Jadi kita tulis N kepada M. Itu yang pertama. Kemudian kita tulis harganya, iaitu RM6 kepada RM4. RM4 Okay, seterusnya seperti biasa kita buang dulu unit dan kita lihat kat sini 6 kepada 4 ini boleh dipermudahkan macam soalan A tadi, iaitu kita bahagikan dengan 2, tapi kita cuma terbalikkan 6/4. So 6/4 ialah sifar 2, iaitu kita boleh potong tulis 3, yang ini tulis 2, maka jawapan terakhirnya ialah
nisbah 3 kepada 2. Okey, inilah dia nisbah harga bagi soalan B untuk nasi ayam kepada mi goreng. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan C. Okey, apa ditanya? Nyatakan nisbah termudah iaitu mi goreng kepada jumlah mi goreng dan nasi ayam. Okey, kita letak dulu dinding ni iaitu kepada itu berada di tengah-tengah. Jadi mi goreng ni, so kita salin dulu ni. Macam tadi, cikgu salin. Okey, kemudian kita cuma letakkan sahaja apa yang terlibat. Okey, so mi goreng. Jadi mi goreng kita buat M kepada jumlah mi goreng dan nasi goreng maksudnya JK. Jadi kita tulis JK. Okey. Kemudian kita letakkan nilai wangnya iaitu mi goreng RM4. So kita tulis ni RM 4 kepada RM. Susah RM 4 pula. RM. Okey, sekarang JK ialah RM10. Okey, itu dia. Kemudian kita hilangkan unitnya, kita boleh selesaikan, pemudahkan. Kita dapat 4 kepada 10. Jadi untuk memudahkan, kita nak memudahkan, kita buat dalam bentuk pecahan iaitu 4/10. Okey, kat sini ada sifir 2 iaitu 4 ini ialah 2 kali 2, 10 ini ialah 2 kali 5. Maka kita dapat nisbah terakhirnya iaitu nisbah 2 kepada 5. Jadi inilah dia nisbah harga mi goreng kepada jumlah harga mi goreng dan nasi ayam. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan D. Okey, masih lagi dinyatakan dalam bentuk termudah iaitu harga nasi ayam kepada jumlah mi goreng dan nasi ayam. Okey, seperti soalan tadi, cuma terbalik sikit. Itu tadi mi goreng, sekarang kita nak nasi ayam. Jadi kita keluarkan maklumat, ini maklumat yang kita keluarkan. Seperti soalan tadi, sebenarnya awak tak perlu salin pun cikgu sebab ada ni, cikgu salin lah Okey, jadi kita tulis ni nasi ayam iaitu N So kita tulis N kepada, bukan sama dengan nisbah. Iaitu kepada JK. Jadi nasi ayam itu ialah RM6. So tulis RM6. RM6 kepada JK ialah 10. So tulis 10 RM. Tapi kalau awak nak terus tulis nombor terus pun boleh cuma cikgu tunjukkan saja iaitu langkah-langkah dia, step-step dia. So kita potong dulu RM, kita dapat 6 kepada 10. Jadi kita pemudahkan 6/10. Okey, jadi kat sini macam pecahan, sifir 2, 6 inilah 2 kali 3, 10 inilah 5 kali 2 iaitu 10. Maka kita tulis nisbah termudahnya iaitu nisbah 3 kepada 5. Jadi itulah dia nisbah harga nasi ayam kepada jumlah harga mi goreng dan nasi ayam. Okey, apa dia? Dalam bentuk termudah. Kalau kita nak buat 6/10, 6 kepada 10, itu tak mudah lagi Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 14. Cartapai menunjukkan pulau-pulau di Malaysia yang ingin dikunjungi oleh 120 orang murid. Okey, ini kata kunci pertama. Ayat penyatanya iaitu ada 120 orang murid. Okey, ini cartapainya iaitu pulau yang ingin dikunjungi. Kita lihat Pulau Langkawi, kemudian Pulau Tioman, Pulau Redang dan juga Pulau Mabul. Okey, diberi dalam bentuk darjah, sudutnya 45. Pulau Tioman kalau tak tulis ni maksudnya ini ialah 90. So kita boleh tulis kat sini 90 darjah. Okey, begitu juga Pulau Langkawi memang tak dinyatakan tapi ini ialah satu garisan lurus.
garisan lurus ni nilainya ialah 180 darjah. Okey, inilah dia maklumat yang kita boleh keluarkan. Okey, kita tengok kepada soalan. Dia kata soalan A, nyatakan nilai-nilai sudut bagi Pulau Langkawi dan Pulau Tioman. Okey, kat sini kita dah jawab dah. Sebab tu kita boleh keluarkan maklumat, baru tengok soalan yang sama. Jadi kita boleh tulis jawapan dia terus. Okey, so kita tulis. Untuk jawapan A, iaitu besar. Sekejap. Okey. Masih besar lagi. Okey. Jadi kita tulis ni Pulau Langkawi. Pulau Langkawi. Okey, berapakah dia punya nilainya? 180 darjah. Okey, nanti cikgu tulis dia punya simbol darjah. Okey, seterusnya Pulau Tioman. Okey, bersamaan 90 darjah. Okey. Okey, itulah dia nilai-nilai sudutnya untuk Pulau Langkawi dan Pulau Tioman. So kita tulis sudut dia. Okey. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan B. Okay, soalan B dia kata, berapakah bilangan murid yang ingin ke Pulau Mabul? Jadi kata kunci di sini ialah kita nak bilangan murid yang ingin ke Pulau Mabul. Soalan ini, bila kita nakkan bilangan, ini melibatkan kepada konsep daripada. Jadi kita lihat dahulu sudut kat sini, iaitu Pulau Mabul. Pulau Mabul 45 darjah. Jadi kalau konsep daripada ini, kita akan tulis 45 darjah daripada. So sebenarnya dia ialah 45 darjah. Daripada maksudnya kita per keseluruhan daripada ke semua murid 120. Okey. Okey, cuma masalah di sini ialah kita tak tahu berapakah nilai jumlah untuk sebuah cartapan ini. Okey. Jadi kita dah tahu tadi ini ialah 90, Pulau Langkawi ialah 180. Untuk mendapatkan jumlah kita tambahkan. Okey. Jadi yang pertama Pulau Langkawi 180, Pulau Tioman 90. Okey, cikgu tak tulis darjah dia. Jadi Pulau Redan dan Mabul sama 45. Okey, so 45 dan 45. Jadi kita dapatkan dahulu jumlah keseluruhan cartapan ini dalam sudutnya. Okey, 5 tambah 5, 10. Okey, kat sini 9. 9 tambah 1, 10. Kemudian ada 8, 18. Okey, 10, 18. 18 tambah lagi 4 dan 4. Kita dapat 26. Okey, kemudian 2 tambah 1, 3. Okey, ini bermakna konsep daripada ni ialah 45 per semua sekali, iaitu 360. Okey, jadi pasal kita nak tahu bilangan, maka kita darabkan dengan jumlah semua 120. Okey, inilah dia langkah pertama yang kita akan buat untuk mengira bilangan murid. Seperti biasa, kita akan pemudahkan dahulu. Kita tengok kalau ada kosong ni, sifar ni, kita akan pemudahkan. So, kita silangin, potong saja. Okay, kemudian, kita boleh pemudahkan atas dengan bawah ni. Okay, iaitu kat sini ada sifir. Kita kata sifir 9. 45 ini ialah 5 kali 9. Manakala 36 ini ialah 4 kali 9. Okay, kalau kita confuse, keliru, kita boleh tulis balik, iaitu 5 per 4. Kita akan darab dengan 120. Okey. Okey. Jadi seperti atas tadi, kita silangkan juga untuk kita pemudahkan. 5 dengan 4 dah tak boleh, kita silang kiri dengan kanan. Oh, ni cikgu dah potong sifar. Yap. Okey, jadi 12 dengan 4 ini ada dalam sifir 4, iaitu 1 kali 4, 12 ini ialah 3 kali 4. Maka seterusnya kita akan darabkan 5 dengan 3. Jadi 5 dengan 3 kita darab, kita dapat 15. Jadi kita dapat jawapan terakhir ataupun bilangan terakhir, iaitu 15. Jadi ini ialah 15
orang. Okey, jadi inilah dia bilangan untuk bilangan murid yang ke Pulau Mabul, 15 orang. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan C. Okey, ditanya, masih lagi catapan tadi, cuma ditanya kira beza. Beza itu merujuk kepada operasi tolak. Okey, jadi kita akan tolak, iaitu kita akan tolak bilangan murid yang ke Pulau Tioman, Pulau Tioman dengan Pulau Redang. Jadi pertama sekali dia macam soalan B tadi, kita perlukan bilangan. Bilangan maka kita perlukan nilai darjah dia, konsep daripada darab dengan 120. Jadi kita tengok Pulau Tioman tadi ialah 180. Kita perlu tulis dulu ayat matematiknya, iaitu 180 darjah. Cikgu tulis dulu Pulau Tioman ni, dia lupa. So kita tulis sini bilangan Pulau Tioman. Pulau salah lagi. Okey, semula. Okey, bilangan Pulau Tioman. Okey, jadi macam mana nak kira dia? Kita keluarkan dahulu nilai pecahannya. Pulau Tioman ialah 180. Jadi kita tulis 180. Kita akan perkan dengan jumlah semua sekali. Tadi cikgu dah kira jumlah semua sekali ialah 360. Kemudian kita akan darabkan dengan jumlah semua murid, iaitu 120. Okey, kemudian kita akan pemudahkan. Okey, sebenarnya ada sifar yang kita boleh pemudahkan. Kita boleh potong atas bawah atau kiri dengan kanan. Jadi kalau tengok sini bolehlah atas bawah. So kita potong atas bawah macam ni. Okey, sekarang kita tak boleh tulis balik, kita pemudahkan atas dengan bawah ni, iaitu 18 dengan 16 ini ada dalam sifir 6 boleh, sifir 18 boleh. Tapi kalau kita hafal sifir 6 pun boleh, iaitu 6 kali 3, 36 ni 6 kali 6. Okey, 3 per 6 ni cikgu tak boleh tulis, ada ruang ni. So kita boleh kecilkan lagi, pemudahkan lagi, sifir 3, 3 kali 1 dan 3 kali 2. Okey, sekarang kita tulis balik, takut kita keliru. Jadi kita tulis 1 per 2, kita akan darab dengan 120. Okey, sekarang kita pemudahkan 2 dengan 12 ni, sifar ni biar dulu. 2 dengan 12 sifir 2, 2 kali 1, dan 12 ini 2 kali 6. Jadi kita tambah saja sifar, kita potong. Jadi 1 kali 60, kita dapat 60. Maka 60 ini ialah bilangan untuk Pulau Tioman. So tulis ni 60 orang. Okey, seterusnya kita akan kira pula bilangan Pulau Redang. Okey. Okey, jadi sebab tidak ada ruang, jadi cikgu akan buat di muka surat sebelah. Okey, jadi kita akan buat pula, kira pula Pulau Redang. Jadi kita tulis bilangan Pulau Redang. Okay. Kalau kita perasan kat sini, nilai sudutnya ialah 45. Okay, kita tengok adakah sama. Okay, memang sama, 45 dengan Mabul sama. Tadi kita dah kira untuk soalan A tadi, Pulau Mabul 45 darjah, jadi sama. So bilangan dia sama, jadi tak apa, cikgu tunjukkan juga lagi sekali pengiraan dia, iaitu kita ambil nilai darjahnya 45. So kita tulis ni 45 kepada, ataupun 45 per dengan semua sekali, iaitu 360. Kemudian kita akan darabkan dengan jumlah semua murid 120. Okay, langkah pertama, kalau ada sifar kita potong, selesaikan. Okay, kemudian kita pemudahkan atas bawah boleh, kiri kanan boleh. Okay, kalau kita pun atas bawah, sifir 9, iaitu 9 kali 5 dan 9 kali 36 ini ialah 9 kali 4. Jadi kita boleh tulis balik 5 per 4. Kita akan darab dengan 12. Jadi kita pemudahkan pula dengan kiri kanan, sifir 4, 4 kali 1 dan 4 kali 3.
Okay, seterusnya kita akan darabkan 5 dengan 3, maka kita dapat 5 dengan 3, 5 kali 3, 15. Jadi kita tulis ini 15 orang. Okay, inilah dia bilangan untuk Pulau Redang. Jadi kita bolehlah kira beza, iaitu Pulau Tioman tadi kita dah kira 60 orang. Pulau Redang ialah 15 orang. Maka kita akan tulis beza sama dengan so beza. Okay, so kita buat macam ni. Jadi kita tunjuk terus pengiraan dia. Bentuk lazim dia iaitu 60 kita akan tolak 15. So tolak 60 tolak 15. Okey, sifar tolak 5 tak boleh, pinjam jadi 10, 6 jadi 5. 10 tolak 5, 5. 5 tolak 1, 4. So ini ialah 45 orang. Jadi inilah dia beza untuk bilangan murid ke Pulau Tioman dan Pulau Redang, iaitu 45 orang. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 15. Okey, kat sini ialah capai aktiviti masa lapang, membaca 45 darjah, bersukan tidak dinyatakan tapi ditunjuk dalam simbol sudut tegak. Sudut tegak itu kita keluarkan maklumat dia. Yang pertama simbolnya ialah tegak, yang pertama nilainya ialah 90 darjah. Okay, seterusnya memancing 180 darjah, berkebun tidak dinyatakan. Kita lihat maklumat di bawah ialah bilangan penduduk yang suka memancing ialah 32 orang. Memancing, mana memancing? Oh ni, memancing 180 darjah ni ialah, kita boleh tulis ni 32 orang. Okey, jadi yang lain tu tidak dinyatakan. Okey, jadi kita lihat kepada soalan A. Berapakah bilangan penduduk yang suka berkebun, membaca dan bersukan? Okay, maksudnya dia macam tanya satu-satu. Tanya berkebun berapa, membaca berapa, bersukan berapa. Sebab dia tak kata jumlah, dia tanya, maksudnya tak apa, kita asingkan dulu. Okey. Okay, andai kata kita nak tambah, nanti kita akan tambah lah. Okey, jadi kita akan buat soalan pertama ini. Kita akan kira dulu berkebun berapa, membaca berapa dan bersukan berapa. Baiklah, kita namakan dahulu sudut kat sini. Kita tengok sini bersukan 90. Okey, berkebun ni kalau kita tengok nilai dia sebenarnya sama dengan membaca, iaitu 45 darjah. Okey, jadi kita tulis ni 45 darjah. Okey, sekarang yang maklumat diberi ialah memancing 32. Okey, kita buat dahulu jumlah sudut untuk semua bulatan ni, iaitu kita tambahkan dahulu 45, 90, dan 180. Okey, kita tambah dahulu. Kalau sebelum ni cikgu pernah cakap nilainya ialah 360. Mari kita semak betul tak? Jadi 5, 5, 10. Jadi 4, 4, 8 tambah 1, 9. Jadi 9 tambah 9, 18. 18 tambah 8, kita dapat 16, 26. So 2 dekat atas, 6 kat bawah. 2 tambah 1, 3. Okey, ini bermakna jumlah keseluruhan sudut ni ialah 360. Jadi kita boleh kaitkan dengan 32, iaitu 180. Kita buat pecahan, iaitu 180 darjah. Kita berkadaran, bersama dengan 32. Okey, 180 ni ialah kita perkan dengan semua. Okay, so kita perkan dengan semua. Semua tadi kita dapat sudut dia 360. Jadi kita buat 180 per 360. Berkadaran 32 perkan dengan semua sekali. Yang mana kita tak tahu. Okay, jadi kalau 180 darjah nilai dia 32. Kalau 360 darjah semua sekali berapa? Jadi kita nak kira dahulu berapakah
jumlah semua ni dulu Okay, jadi langkah pertama kita pemudahkan, potong sifar ni. Okay, tengok sini 18 dengan 36. Kita pemudahkan sifir 18 pun boleh atau sifir 9. 9 kali 2 dan 9 kali 4. Tengok 2/4. Kita pemudahkan lagi, iaitu 2 kali 1 dan 2 kali 2. Okay, kalau kita confuse, kita tulis balik. Kita dapat 1/2 sama dengan 32 per tak tahu. Tak tahu ni maksudnya semua sekali. Jadi kita tengok sini, 1 ni macam mana dia jadi 32? Dia darab 32 Jadi 1 darab 32, 32. Jadi kalau atas darab 32, bawah juga kita akan darabkan dengan 32. Maksudnya 2 darab 32 ialah 64. Okay, maksudnya semua sekali ialah 64. Bila kita tahu 64, maka kita tahulah nak kira berkebun. Jadi berkebun berapa? Berkebun kita tengok sudutnya ialah 45. Jadi kita tulis sini berkebun sama dengan, kita nak kira bilangan berkebun. So tulis sini bilangan berkebun. Okay, macam mana kira dia? Kita ambil dia punya sudut, kita perkan dengan semua sekali. Jadi kita ambil 45 perkan dengan semua sekali, iaitu 360. Kemudian kita darabkan dengan semua sekali ni, kita dapat 64. Okey, ini cara dia. Okay, sekarang kita pemudahkan 45 dengan 360 ni sifir 9. Yang mana 45 ni ialah 5 kali 9. Manakala 360 ni ialah 40. Okey. Seterusnya 5 dengan 40 kita boleh pemudahkan sifir 5. 5 kali 1 dan 5 kali 8. Okey, kita salin semula. Iaitu nombornya ialah 1/8. Ni 1 ni 8. Jadi kita tulis balik 1/8. Kita akan kali 64. Jadi kita boleh pemudahkan 8 dengan 64 sifir 8. 8 kali 1 dan 8 kali 8. Sekarang 1 kali 8 kita dapat jawapannya 8. Ini bermakna berkebun kita dapat berapa orang? Berkebun ialah 8 orang. Okey, inilah dia cara-cara mengira untuk berkebun. Okey. Okey, sekarang kita kira pula yang kedua, membaca. Okey. Jadi cara dia macam kita kira berkebun, dapatkan jumlah membaca. Membaca ialah 45. Jadi kita sebenarnya jalan kiranya sama. Okey, so kita buat di muka surat sebelah. Kita tulis ni bilangan membaca. So tulis bilangan membaca. Okay, jadi langkah kiranya macam tadi. Sebab apa? Sebab jumlah sudutnya sama. Jadi kita buat 45 darjah ataupun 45. Kita perkan dengan 360. Okay, kita ambil 45. Kita perkan dengan 360. Kita darabkan dengan jumlah semua sekali, kita dah kira 64. Okey, kita pemudahkan dahulu. Macam tadi, kita pemudahkan, kita dapat 1/8. Okey, so kita potong ni, kita tulis 1. Ini kita tulis 8. Jadi cikgu tak ada ruang ni, kita pemudahkan terus. 8 dengan 64, 8 kali 1 dan 8 kali 8. Seterusnya kita darabkan. Jadi kita dapat bilangan membaca iaitu nilainya iaitu 8 orang. So tulis ni 8 orang. 8 orang. Dia sama dengan berkebun. Okey, sebab nilai dia ialah 45 darjah, sama. Okey, seterusnya bersukan. Jadi kita tulis pula bilangan bersukan. Okey, so tulis ni bilangan bersukan. Okey, jadi langkah kiranya sama macam nak kira membaca.
ambil nilai sudutnya iaitu 90. Kita tulis 90 per dengan 360. Kita darab dengan jumlah semua sekali penduduk iaitu 64. Okay, ni ada sifar mudah. Kita potong sifar dahulu. Kemudian 9 dengan 36 kita ada sifar 9. 9 kali 1 dan 9 kali 4. Kemudian 64 dengan 4 ni ada sifar 4. 4 kali 1, 64 ni cikgu tak hafal. So kita bahagikan dengan 4. Okay, 4 Kita pemudahkan dengan sifar 4. Kita dapat ni 1. Tolak dapat 2, 4. So 6. Jadi kita potong ni tulis 16. Okay. Maksudnya 90 darjah ni ialah 1 darab 16. Kita dapat jawapannya iaitu 16. Ini bermakna untuk bersukan jumlah adik 16 orang. Okey. Okey, inilah dia jawapan untuk soalan 15A ni. Kalau kita asingkan, dia tanya berapakah bilangan penduduk yang suka berkebun. Jadi berkebun tadi ialah 8 orang. Membaca 8 orang. Manakala bersukan ialah 16 orang. Jadi andai kata soalan nakkan kita sekalikan, maka kita tambahkanlah. Iaitu 8, 8 dan 16. Maka kita akan tambahkan 8 tambah 8, 16. 16 tambah 6. Kita kata 22. Okey, so tulis ni 2. Pilih 2. 2 tambah 1, 3. Okey, 3. Maksudnya untuk 3 jenis sukan ini, 3 jenis aktiviti ini ialah 32 orang. Okey, maksudnya di kat atas ni samalah sama dengan yang bawah 32. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan 15A. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. Okey, masih lagi catapan yang sama. Nyatakan sudut yang mewakili aktiviti bersukan. Okey, bersukan kat sini. Okey, tadi cikgu dah cakap nilainya ialah bersudut 90 darjah. Maka jawapannya ialah 90 darjah. Terus Okey, jadi jawapan untuk soalan B ini ialah 90 darjah. Okey, sebab apa? Sebab kat sini petak ni ialah sudut tegak. Sudut tegak nilainya 90 darjah. Okey, kita teruskan dengan soalan C. Dia tanya, hitung beza antara bilangan penduduk yang suka memancing dengan bilangan penduduk yang suka membaca. Okay, kita lihat tadi, kita dah kira memancing ialah 32, manakala dia tanya membaca. Membaca ialah, tadi cikgu dah kira 8. Okey. Ini bermakna kita lihat kepada operasi membeza itu ialah tolak. Maka kita akan tolakkan 32. Kita akan tolakkan dengan 8. Okey. Jadi 2 tolak 8 tak boleh. Pinjam jadi 12. Ini jadi 2. Okey, so semula 2 tolak 8 tak boleh. Ni jadi 12. Ni jadi 2. 12 tolak 8, 4. Dan ini ialah 2. Jadi kita dapat bezanya ialah 24 orang. Okey. Itulah dia cara-cara menjawab soalan C. Okey, soalan seterusnya, soalan 16. Emilia ada 12 keping biskut coklat dan 3 keping biskut mentega. Okey, ini kata kunci yang penting, iaitu 12 keping coklat dan 3 keping biskut mentega di dalam bekas seperti gambar di sebelah. Okey, jadi bila jumpa soalan macam ni,
kita kena nyatakan bilangannya ataupun keluarkan maklumat. Okey, kita buat macam mana? Yang mudahnya, ayat mudahnya ialah kita buat C. Okey, jadi kita buat C, maksudnya coklat 12. Okay, dan seterusnya mentega ni kita letak M, kita buat M bersamaan 3. Okey, kenapa kita buat macam ni? Nanti kita boleh buat banding beza dia bergantung pada soalan lah. Kita tengok soalan A. Apakah kebolehjadian Emilia memilih sekeping biskut mentega dan mengapa? Okey, jadi soalan tanya kebolehjadian, kita tengok soalan tanya mentega. Jadi kita cuma lihat bilangannya sahaja. Kalau kita bandingkan sini antara mentega dan coklat, mentega itu sedikit, maka kita boleh jawab kebolehjadiannya ialah kecil kemungkinan. Okey, so tulis sini kecil kemungkinan. Okey, mengapa? Kerana mengapa kita jawab kecil kemungkinan? Kerana bilangan biskut mentega sedikit berbanding coklat. Okey, jadi ini saja sebabnya kenapa kita jawab kecil kemungkinan, kerana bilangannya lebih sedikit, kurang daripada coklat. Okey, inilah dia cara-cara menjawab soalan A. Mengapa? Jadi soalan-soalan kebolehjadian ni bergantung kepada bilangan. Okey, kalau dia sedikit maka kecil kemungkinan. Sedikit itu bermaksudnya kecil lah. Okey, kalau dia tanya coklat maka besar kemungkinan sebab dia banyak. Okey, kita teruskan soalan B. Apakah kebolehjadian Emilia memilih biskut coklat? Tadi baru cikgu bagi tahu. Okey, jadi cara dia pertama sekali kita salin dahulu bilangan. Okey, melalui bilangan ni kita boleh tahu menjawab soalannya. Okey, kita lihat coklat ini lebih banyak. Bila lebih banyak kita boleh jawab sebagai besar kemungkinan. Sebab dia lebih banyak maka jawapannya ialah besar kemungkinan. Okey, kerana bilangan biskut coklat yang lebih berbanding biskut mentega. Okay, itulah sebabnya kenapa jawapannya ialah besar kemungkinan. Bila kita angkat je dalam ni kita dapat coklat. Angkat je coklat. Sebab apa? Sebab lebih banyak. Kita tengok sini C12 dan mentega 3. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan C. Apakah kebolehjadian Emilia memilih sekeping biskut kacang? Okey. Kita tengok sini dalam soalan ni ada dua saja biskut. Macam tadi cikgu cakap, biskut kita ialah mentega dan coklat. Okay, jadi ada tak kacang dekat sini? Okay, tidak ada. Okay, jadi bila kacang tak ada, kita akan jawab kebolehjadiannya ialah mustahil. Okay, kenapa mustahil? Kerana tiada biskut kacang di dalam kita panggil balang di dalam keping dalam bekas tersebut. Okey, itulah sebabnya ataupun alasannya cikgu jawab mustahil, kerana tidak ada biskut kacang. Yang ada cikgu dah tulis ni coklat dan mentega. Okey, jadi dengan itu tamatlah sudah latihan uji diri kita pada hari ini bagi muka surat 230 untuk nombor 13 hingga 16. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu, terima kasih dan jumpa lagi.